Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam babak terakhir dalam ruang bicara ini, Herba Asia. Ini yang bakal dibawa oleh Dewan Perniagaan Melayu Cawangan Kuala Lumpur ini, dan mungkin Cik Hashim boleh terangkan sikit apa sebenarnya yang terkandung dalam program ini. Okey, jika Cik Dahlan jika tengok ini adalah okey, Herba Asia akan sebenarnya tahun ke-8 di Malaysia yang akan berlangsung bulan 10 ini di Madrid, dan selepas itu kita akan bawa pula Herba Asia ke Jinju, kan, ke Jinju. Jadi ini adalah satu inisiatif ataupun kerjasama yang erat di antara Herba Asia dan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Ini kali ke berapa? Ini kali ke-8 di Malaysia. Ke-8 di Malaysia, Malaysia dan kali pertama di Korea. Kali ke-8 kejayaannya bagaimana di peringkat negara kita? Ini perkara yang boleh kita Herba Asia Herba Asia produk yang ni, Herba Asia disokong oleh MITI Madrid untuk mengenengahkan ataupun memasarkan produk berasaskan herba di Malaysia. Jadi kita melihat Herba Asia ni perlu dibawa ke luar negara contohnya. Jadi sebabkan kita dah ada platform di Jinju, jadi kita pun berkolaborasi dengan Herba Asia untuk bersama dengan Pavilion Malaysia di Jinju tahun ini. Jadi, kenapa Korea? Kenapa pilih Korea? Sebab yang saya nyatakan tadi, sebab Korea, sebab kita mempunyai hubungan erat dengan kerajaan Korea dan mereka amat percaya dengan credibility Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur untuk membawa usahawan ataupun produk Malaysia ke Korea. Berapa ramai yang terbabit dalam Herba Asia di peringkat dalam dan nak pergi ke Korea? Okey, kali ini kita anggarkan di antara 40 ke 50 usahawan herba akan menyertai Pavilion Malaysia di Korea. Jadi keseluruhan kita jangkakan dalam 80 Datuk 80 gerai untuk menyertai Pavilion Malaysia di Jinju ini. Target apa tu sebenarnya yang kita buat ni? Target market luar negara sebenarnya. Apa yang saya kata tadi, sekarang ni adalah masa di Korea. Kerana R&D sana lebih mudah. Biasanya produk daripada China sampai ke sini, kita packing semula di sini dan buat market. Di Korea kita tak perlu. Kita boleh buat produk sana, ada R&D dan datang ke Malaysia ni untuk buat marketing saja. Jadi benda-benda ni, teknologi ni dah berada di Korea. Jadi lebih mudah. Lagi satu, pendalaman segi pertanian. Di sana kerajaan Korea mensasarkan macam mana produk pertanian ni untuk jadi lebih mahal. Contohnya cili padi biasa kita dimakan iaitu sekilo lebih kurang RM2 macam itulah. Tetapi di sana cili telah dibuat produk sebagai bahan hiasan. Automatik nilai RM2 tu terus akan jadi RM20. Dia buat cili berbentuk bonsai. Jadi pokok-pokok ni tanaman dah ada di bangunan, di dalam pejabat sebagai bahan hiasan. Antara dasarnya untuk naikkan tanaman tu daripada rendah ke tinggi. Itu yang penting. Itu yang penting. Baik, Cik Hashim, dalam soal pelaksanaan perniagaan tadi, saya sebut soal konselor perniagaan. Mungkin Dewan juga memikirkan bagaimana untuk membentuk konselor perniagaan, termasuklah konselor kewangan dan sebagainya, bagi memastikan golongan yang menceburi dalam keusahawanan ini tidak tercicir, dan yang paling penting panel penasihat pakar perniagaan seperti yang dipraktikkan oleh SME Corp ni di bawah sistem kawan. Ini merupakan satu yang cukup penting selama 12 bulan baru dilepaskan ini. Jadi mungkin Dewan dapat melihat perkara ini. Okey, dari segi kewangan, sebenarnya Dewan Perniagaan telah menjalankan kerjasama strategik dengan Bank Muamalat Malaysia, di mana Dewan Perniagaan telah menandatangani MOU dengan Bank Muamalat untuk diberi kemudahan sebanyak 20 juta kepada ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Jadi di antara fokusnya yang kita berikan kepada usahawan kita adalah meningkatkan produk itu sendiri. Jadi dengan adanya MOU ini, ahli dewan akan diberi keutamaan oleh Bank Muamalat untuk disenarai pendekkan, untuk dihalusi dan diberi keutamaan untuk diberi pinjaman. Dan kita pun telah melalui proses tersebut. Rasanya tu ada dalam yang batch awal ni dalam 5 usahawan yang terpilih dan melalui peringkat proses yang begitu singkat sekali.
Dan inilah bagi kita kan Dewan Perniagaan membentuk ataupun mengambil pendekatan menjalin partnership di sini. Jadi dari segi konselor pula kita akan setiap bulan kita akan adakan perjumpaan ahli di situ. Jadi perbincangan di antara usahawan dengan konselor yang dilantik oleh Dewan sendiri di kalangan ahli yang berpengalaman, di situ bagi saya pun membantu banyak sebenarnya. Sebab kadang-kadang usahawan ni dia nampak produk dia tahap itu je, tapi sebenarnya boleh dikembangkan lagi. Macam Datuk Sarifudin katakan tadi kan, di Korea lada tu sendiri untuk makanan, tapi di Korea telah diubah menjadi bukan saja tanaman tetapi hiasan sebenarnya. Jadi di tepi bangunan ataupun di halaman rumah mereka tu nampak pokok cabai tu, pokok lada tu nampak sebagai hiasan sebenarnya. Sebab itulah harga dia meningkat. Jadi inilah yang kita di pengalaman inilah yang akan kita terapkan kepada usahawan supaya memberi peningkatan kepada produk mereka. Apa keistimewaan ahli dewan? Ahli dewan di bawah Dewan Perniagaan ni, dan juga bagaimana cara kalau yang baru nak join bersama duduk untuk berada dalam bawah dewan? Mudah saja tuan. Sebenarnya jadi ahli dewan mudah. Soalan terlalu saya mudah. Okay. Terlalu mudah. Sebenarnya kita pun telah membangunkan untuk pendaftaran secara online sebenarnya. Dan kos itu pun dah boleh membantu sebenarnya. Dari segi ahli daripada luar bandar, daripada mana pun boleh klik ke klmcc.com.my untuk mendaftar sebagai ahli online. Mudah sekali. Jadi untuk menjadi ahli dewan ini perlu memiliki pendaftaran company, syarikat yang berdaftar dengan SSM, sama ada persendirian ataupun pemilik tunggal atau sendirian berhad. Itu saja. Jadi kita di sini orang kata ahli ini kita cuba dekat dengan ahli, sebab di bawah pentadbiran di bawah naungan Datuk Sarifudin sendiri, kita mengambil pendekatan mesra ahli sebenarnya. Jadi sebab itulah kita nak ahli rasa macam satu keluarga dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Contohnya kita memiliki Facebook, media sosial, WhatsApp, dan selain daripada itu kita juga menjalin hubungan setiap bulan dengan ahli. Di mana kita akan menjemput ahli untuk memberi peluang pada ahli untuk memasarkan ataupun memperkenalkan produk mereka kepada ahli yang lain. Sebab bagi saya di sini bukan saja kepada luar daripada Dewan Perniagaan, sebab perniagaan itu memang dah wujud di kalangan ahli dewan sendiri. Sebab kita memiliki 2,000 keahlian di Dewan Perniagaan. Jadi di kalangan ahli pun kita dah boleh berniaga dah sebenarnya. Itu yang cuba kita terapkan di permulaan supaya ahli itu mesra dengan Dewan Perniagaan di bawah kepimpinan baru Datuk Sarifudin. Datuk, dia bukan mesra waktu nak bertanding ya tu setengah yang dia betul ada dekat nak bertanding pun mesra. Mungkin Datuk di akhir ni kita ada seminit tu, Datuk mungkin dapat melihat apa sebenarnya perkara-perkara yang baru yang akan cuba Datuk bawakan dalam dewan. Okey, kita untuk dewan untuk regenerasi baru ni kita lebih kepada pendedahan. Macam pendedahan yang kita buat hala ke Korea, orang kata tidak membebankan. Kita hanya memberi pakej 2,000, you boleh tinggal sana selama 5 hari. Tempat tinggal free, transport free, dan juga makanan free. Murah tu Murah. Jadi info-info yang dia beri tu memang terlalu mudah. Kita dah sediakan 2,000 komplit. Dan termasuk lawatan kilang di sana. 3 kilang kita akan lawat. Kosmetik dan kilang plastik untuk wrapping makanan, dan dari segi pertanian. Jadi peluang ni kalau tidak ambil, saya rasa sangat rugilah. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat untuk menyertai, hubungi Dewan Perniagaan Melayu Kuala Lumpur. Jangan lepas peluang. Baik, terima kasih banyak Datuk. Terima kasih Cik Hashim, kerana kita telah pun sampai ke penghujung. Usahawan belia persada antarabangsa itu sebenarnya visi dan misi yang cuba diterapkan oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur, khususnya yang dibawa oleh Datuk Sarifudin Musa selaku yang dipertua baru sebulan, tetapi jelas apa yang diutarakan oleh Datuk tadi boleh menjamin sesuatu yang menarik untuk kita kongsi bersama, dan akhirnya kita akan berada di peringkat antarabangsa agar kita tidak mudah diperlekehkan oleh sesiapa. Baik, itu saja yang sempat kita bersama. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada Cik Hashim. Kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.